Ribuan Tahun Baru Cina bukan hanya sinonim dengan pemberian ampau, pembakaran mercun dan hidangan makanan seperti yisang dan juga limau mandarin. Tarian singa juga turut menyumbang kepada kemeriahan perayaan ini. Ayo bersama-sama Darah Muda, kali ini kita menelusuri tarian singa yang merupakan tradisi masyarakat Cina sejak ribuan tahun lalu dan semangat generasi muda yang mewarisi kesenian ini dengan penuh dedikasi. Paluan gendang, dentingan simbal dan dentuman gong adalah perkara biasa menjelangnya musim Tahun Baharu Cina. Seakan magnet, pengunjung terpesona dengan aksi dan ketangkasan penari singa membuat persembahan. Meneruskan kelangsungan tradisi tarian singa yang diwarisi dari tanah besar Cina ini ialah Persatuan Tarian Naga dan Singa Kuan Lok. Disebabkan minat mendalam terhadap tarian tradisi ini, Eric Fong mula mempelajari tarian singa pada usia 12 tahun dan kini bertanggungjawab sebagai pengurus serta jurulatih Kuan Lok. Saya terlibat tarian singa ini sudah ada 29 tahun. Sampai sekarang, saya start from umur 12 tahun. Semasa saya belajar, ialah student sampai pergi pertandingan. Lepas tu pergi sekarang coach. Lepas tu secretary general. So, apa yang menarik sebab saya pergi tiap-tiap show sangat hebat, gembira. Sebab itu tiap-tiap show semua tak sama punya. Orang pun tak sama, audience pun tak sama. So kita pergi performance, tengok orang happy, gembira, kita pun seronok punya. Power popularity. Lepas tu kita pergi competition Tiap-tiap competition pun tak sama punya. Sebab ada negara dan negeri. So kita boleh exchange kita punya culture. So itu yang interesting. Ditubuhkan pada 1981, Persatuan Tarian Naga dan Singa Kuan Lok mencipta pelbagai kejayaan dalam dan luar negara. Antaranya diiktiraf sebagai juara dunia kejohanan tarian singa sebanyak 7 kali dengan kali terakhir di Taiwan pada 2017. Pontianak International Lion Dance Championship 2019 ini pula adalah antara pertandingan yang disertai sebelum negara dilanda pandemik COVID-19. Eric menyifatkan kejayaan besar Kuan Lok hasil kerja keras dan dedikasi para penari yang menghabiskan masa bertahun-tahun untuk mengasah kemahiran mereka sebelum diiktiraf sebagai mahir. Sekarang banyak orang remaja yang minat sebab ini sudah jadi satu tradisional dan campur sport. So banyak remaja sebab sentiasa main arcade atau handphone. So dia kurang pergi outdoor activity. Kita punya consider outdoor activity dan extreme punya sebab ada lompat tiang mah. So ini mereka yang remaja, yang teenager baru punya, dia menarik punya sebab itu activity peluh-peluh. Lepas tu family pun support sebab boleh kesihatan semua. Menyaksikan penari singa melakukan aksi akrobatik sambil mengikuti rentak paluan gong serta gendang khas sangat mengujakan. Bagi anak muda berusia 25 tahun ini, misinya adalah untuk terus mengekalkan seni tarian singa yang telah dipelajari sejak 15 tahun lalu. Since dari kecil memang saya suka sangat pergi tengok ke mana-mana shopping mall dan ke mana-mana ada event saya akan kerja untuk tengok tarian singa. So family saya sokong saya untuk join tarian singa ni. Setiap penari singa mempunyai tahap kemahiran yang berbeza. Faktor minat menjadi elemen penting untuk penari menguasai akrobatik, lompatan dan kemahiran lain dengan lebih cepat. Yang first perlu banyak kesabaran sebab masa performance dan pertandingan semua penat. So kita perlu banyak kesabaran dan teamwork tu penting untuk tim. Sesi latihan tu biasa kita 1 minggu 3 kali. Kecuali yang macam ada terlibat dengan pertandingan, dia akan kerap setiap hari. Saya harap yang muda-muda tu boleh join kelab Persatuan Tarian Singa supaya tradisional tu boleh dikekalkan. So saya harap mungkin future lagi banyak orang yang join
Tak kira remaja atau orang tua, whole family, satu keluarga, satu negara join punya aktiviti. Darah Muda musim baru dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami iaitu Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putra dan set yang anda lihat ketika ini merupakan tajaan daripada Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI dan ia juga sebahagian daripada set Arte Como yang mendapat penganugerahan Malaysian Good Design Award dan direka oleh pereka muda Muhammad Suja Asbullah 33 tahun dan dihasilkan oleh syarikat tempatan Oasis Furnitures Industry Sdn Bhd. Dan malam ini Darah Muda mengangkat tema e-sport untuk dibincangkan dan dikupas bersama dengan tetamu di talian ketika ini sudah pun bersedia Encik Razi Rahman Ibrahim alias Ikuto yang merupakan pengurus pembangunan dan shoutcaster Toda e-sport. Assalamualaikum kita ucapkan dan kita nak tahu di awal dulu. Saya yakin ramai orang muda sebenarnya dah kenal Ikuto ni siapa. Tapi yang menariknya permulaan itu sebelum masuk ke dunia gaming ini, daripada mana Ikuto bermula? Jadi sebelum itu, Waalaikumsalam. Saya terlepas pula nak menjawab kan. Panjang. Jadi kalau nak diceritakan daripada mana permulaan tu ceritanya panjang. Jadi mandangkan saya difahamkan saya boleh bercakap 30 minit. Jadi saya cuba memendekkan daripada 3 jam tu jadi 30 minit lah. Okay. Saya asalnya nak jadi cikgu. Saya daripada saya belajar di Sekolah Menengah Kebahasaan Tanjung Rambutan. Memang salah satu tempat yang terkenal kan. Siapa tak kenal kan Sekolah Menengah Kebahasaan Tanjung Rambutan. Kemudian saya bersama belajar di matrikulasi Perak. Kemudian waktu tu saya ingat nak jadi cikgu. Saya memang plan nak jadi cikgu. Saya suka bersembang, saya suka mengajar. Tapi sekali entah macam mana tiba-tiba saya kat sini. Sebab apa? Saya mula berkecimpung dalam bidang isukan ini saya boleh katakan adalah ketika di ijazah, peringkat ijazah ketika itu saya sedang sambung pelajaran di Universiti Putra Malaysia. Saya sambung pelajaran dalam bidang fizik dan daripada bidang fizik tu tengah ada ruang untuk berehat, ruang untuk bercuti tu saya main game dan daripada itulah saya mula mengorak langkah dalam bidang isukan. Asalnya adalah hobi tapi daripada satu minat itulah mula orang kata berbunga dan saya mahu lebih dan daripada seorang pemain sekarang ni saya pengulas dan juga pada masa yang sama saya juga adalah pengurus pembangunan isukan Todak. Ya, bila sebut fizik tu tak canggih. Apa nama programnya itu? Ikuto? Saya degree fizik, saya punya master is Master Science in Physics Advanced Material. Dia bunyi macam power tapi biasa je. Menarik bila Ikuto sebut tentang beralih daripada pemain, daripada yang jadi cikgu satu hal lah, kemudian daripada pemain jadi pengulas. Jadi bila sebut ke arah pengulas tu pastinya menunjukkan bahawa e-sport di Malaysia ini sudah pun berkembang dengan sangat besar. Dan ia bermula antara lain apabila dia mula diiktiraf sebagai sebahagian daripada sukan yang dilaksanakan dalam tamasya sukan yang besar, Sukan C dan sebagainya pada tahun 2018 juga ia diperkenalkan dalam Sukma di Perak. Jadi bagaimana Ikuto melihat perkembangan itu ke arah yang lebih besar dan lebih diiktiraf oleh masyarakat? Perkembangan itu smooth ataupun ada cabaran-cabaran yang boleh dikongsikan dengan penonton? Kita nak sebut perkembangan tu ternyata jelas. Kalau ianya tak berkembang, maka saya takkan ada di sini. Itu yang saya boleh kongsikan. Kalau benda tak berkembang, saya takkan ada di sini. Jadi apa yang berlaku adalah ketika kalau kita ulang semula kepada lebih kurang 7 ke 8 tahun yang lepas, sukan tidak berkembang maju seperti sekarang. Kalau pada 7 ke 8 tahun yang lepas kita melihat pertandingan ataupun pertarungan yang berlaku kadang-kala boleh dikatakan sebulan ada sekali, 6 bulan mungkin 3 kali, sekali-sekala saja. Tapi di saat sekarang ini hampir tiap hari, tiap minggu ada sahaja tournament ataupun perlawanan pertandingan yang berlaku di dalam Malaysia. Di dalam Malaysia kita belum sebut lagi internasional. Jadi itu sahaja sudah menunjukkan satu contoh yang mana e-sukan sudah berkembang maju berbanding yang lepas. Belum lagi saya masuk dalam bidang berapa banyak
peluang pekerjaan yang telah diberikan dalam bidang sukan, bukan saja sebagai seorang pemain tetapi jurulatih, analisis, sebagai contoh macam saya sendiri pengurus pembangunan isukan, kemudian kita juga ada pengulas, kita juga ada kamera director. Ianya memberikan satu peluang pekerjaan yang sangat besar kepada rakyat Malaysia, dan jelas di sini isukan semakin lama semakin berkembang pesat dan saya tak nampak lagi yang isukan ni akan berhenti. Okey, saya nak masuk lebih dalam tentang peluang pekerjaan yang dihasilkan dalam industri isukan ini. Tetapi berbalik kepada persoalan awal dahulu, perkembangan apabila tournament mula diperkenalkan kepada khalayak dan lebih kerap dilaksanakan. Adakah ia dilaksanakan kerana bermain dengan kegianan ataupun addiction dalam kalangan orang muda? Oleh itu, para orang syarikat-syarikat besar ini yang bersifat kapitalistik ingin mencipta keuntungan daripada addiction tersebut, ataupun sebenarnya tournament itu memang ada aspek yang sihat, yang oleh sebab itu dia dipromosikan dan dilaksanakan dengan lebih kerap. Oh, itu memang soalan yang paling padu, paling mantap, paling pedas. Memang ada rasa sambal belacan di situ kepedasan. Jadi saya boleh katakan dia ada dua bahagian. Yang mana dalam setiap perkara yang kita buat, kita ada pro, kita ada kontra. Pastinya ada pro dan juga kontra. Jadi dengan perkembangan yang berlaku, perkembangan isukan, sememangnya ada baiknya yang mana ini memberikan peluang kepada pemain untuk membuktikan yang mereka mampu untuk berada di pesada dunia ataupun di pesada Malaysia sendiri, menunjukkan yang perkembangan isukan ini memberikan mereka peluang untuk menjadi bukan seorang pemain, saya sebut sekarang di sini adalah menjadi seorang atlet. Kita selalu sebut, kalau pemain bola sepak, kita tak sebut pemain bola sepak, kita sebut atlet bola sepak. Jadi dalam bidang isukan ini, saya rasa dah sampai masanya untuk kita tukar daripada isukan, daripada pemain isukan, kita tukar kepada atlet isukan. Jadi ini, disebabkan perkembangan ini, ianya menjadi satu platform yang mana pada masa yang sama, pasti ada juga pihak yang mencari keuntungan. Itu kita tak boleh nak. Tapi pada masa yang sama, ianya bukan saja memberikan keuntungan kepada satu pihak, tapi kepada keseluruhan pihak. Jadi ianya kalau kita panggil tu adalah konsep mutualism. Mutualism yang mana kita sama-sama mendapat keuntungan daripada pembangunan tinggi isukan ini. Wow, jawapan selamat dah, menarik jawapannya itu. Kita akan rekod, akan simpan. Cuma seterusnya, untuk makluman para penonton juga, sebenarnya kalau ikut daripada kajian yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan, sememangnya addiction dalam permainan game ini berlaku dan lebih banyak berlaku di negara Asia, tetapi angkanya 84% dalam kalangan lelaki populasi remaja di Malaysia dan juga 45% di kalangan populasi perempuan di Malaysia. So angka itu relatively kecil lah. So di sini saya cuba untuk tambah jawapan dikongsikan oleh Ikuto tadi. Dan beralih kepada perkara seterusnya, iaitu berkenaan dengan Kerjaya. Apa sebenarnya industri gaming ini tawarkan? Tadi baru disebutkan tentang Kerjaya Ikuto sendiri, pengurus pembangunan dan shoutcaster. Apa yang dibuat oleh seorang pengurus pembangunan dan shoutcaster ni? I see. Okay. Menjawab soalan yang pertama terlebih dahulu, berapa banyak peluang pekerjaan yang ada di dalam dunia isukan? Baiklah. Kita di dalam sukan, kalau kita lihat, kita ambil contoh satu permainan tradisional seperti bola sepak. Kita ada jurulatih, kita ada pengurus, kita ada pemain. Kita ada satu ekosistem yang melengkapkan satu sama lain. Jadi benda ini sebenarnya kita boleh translasikan kepada isukan. Isukan juga memerlukan jurulatih, memerlukan analis dan pastinya memerlukan pemain. Jadi secara tak langsung ini telah menyumbangkan pekerjaan kepada golongan-golongan muda yang mahu berkecimpung di dalam bidang isukan. Selain daripada pasukan, itu saya baru sebut pasukan. Jadi kalau kita sebut, bila kita ada tournament, kita ada pertandingan, pastinya kita perlukan marshal. Kita memerlukan pengulas yang akan mengulas dalam game. Kalau saya boleh sebut, dan sekarang ini kita dapat melihat satu pergerakan dilakukan. Jadi orang-orang yang boleh mengulas itu akan mula berkembang. Sebab kalau saya sejujurnya, saya tak tahu macam, saya tak pandai main bola sepak. Kalau dulu yang kecil-kecil tu, saya lah yang jadi penjaga gol biasa kan. Saya tak pandai, memang saya kaki bangku. Jadi saya tak tahu nak mengulas bola sepak, tapi saya boleh mengulas dalam bidang isukan. Jadi itu saya tak langsung membuka ruang, membuka peluang kepada kita
untuk berkecimpung dalam bidang sukan. Jadi itu pun satu pengulas. Kita juga pastinya kalau sekarang ini kita sekarang berada di bernama TV, pastinya kita ada cameraman, kita panggil abang kamera kita. Saya kalau kat dalam live biasa saya panggil abang kamera. Kita juga ada producer, kita juga ada penerbit semua tu. Jadi setiap individu yang diperlukan untuk mewujudkan satu penceritaan ataupun satu berita ataupun satu live pastinya memerlukan tenaga kerja yang besar di belakang. Jadi ini sekali lagi itu juga ditranslasikan ke dalam e-sukan pun memerlukan perkara yang sama, memerlukan tenaga kerja ini untuk membentuk satu ekosistem yang boleh bergerak dan terus memajukan lagi e-sukan. Jadi kalau sebut tentang tugas saya sendiri sebagai pengulas, sebagai pengurus e-sukan, pengulas pastinya mengulas pasal game lah, saya sebut pasal game. Tapi tentang pengurus pastinya menguruskan pemain-pemain, menguruskan bagaimanakah mereka mampu untuk berada di dalam dunia e-sukan tanpa ianya menyakitkan atau boleh saya katakan e-sukan yang tidak sihat. Jadi saya sebagai pengurus dan juga pengurus-pengurus pasukan yang lain juga sentiasa memastikan yang mereka bertanding, bersaing di dalam satu ekosistem e-sukan yang sihat, bukannya tidak sihat. Baik, dan bila sebut tentang ekosistem itu, kalau dalam dunia penyiaran memang ada subjek dan kursus berkenaan dengan penyiaran. Ada latihan yang khusus untuk menjadi peneraju, untuk jadi juru kamera, untuk menjadi penerbit dan sebagainya. Tetapi untuk gamers, untuk e-sport, tidak ada subjek khusus itu. So, bagaimana pembangunan bakat itu berlaku dalam industri? Itu sebenarnya soalan yang sangat-sangat menarik. Disebabkan kita katakan, kalau di bidang penyiaran kita ada subjek, kita akan ambil subjek degree in penyiaran. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konsep yang lebih luas, penyiaran itu juga boleh digunakan dalam bidang e-sukan. Sebenarnya tak ada beza pun. Kalau dia jurulatih, ni pun jurulatih juga. Tak ada beza pun. Dia ni melatih pemain-pemain bola sepak yang dia ni pelatih sebagai Wild Rift ke Mobile Legends ke PUBG Mobile. Tugasnya sama, cuma platform ataupun konsepnya sedikit berbeza daripada saya boleh katakan sukan tradisi yang sememangnya terkenal di Malaysia. Dan siapa yang tune benda tu? Adakah Todak ada menawarkan perkhidmatan tersebut? Maknanya katakan datang, saya pergi kepada Todak, saya nak tukarlah kerjaya nak jadi pengulas gamer pula, jadi hosting untuk bersama-sama dengan pemain dan atlet gamers. Adakah Todak menawarkan perkhidmatan itu ataupun kena belajar sendiri, take time, pengalaman sendiri barulah sampailah singgah diterima oleh pemain-pemain dari industri, barulah boleh masuk dalam industri secara sepenuhnya? Okey, Kalau dahulu memang tak ada platform ini. Kita tak ada platform untuk membentuk seorang pemain ataupun seorang pengulas. Tetapi baru-baru ini Todak Academy, salah satu platform daripada Todak, ada menawarkan kursus dalam bidang-bidang seperti sebagai contoh e-sport management, bagaimanakah pengurusan e-sukan itu sendiri. Kita juga sekarang yang dapat lihat di dalam permainan-permainan, organizer juga ataupun game developer, pembangun game itu sendiri ada mengadakan cara untuk mengulas, dan kita sudah melihat, saya juga sudah pun dipanggil ke banyak acara berbeza untuk mengajar di luar sana bagaimanakah caranya untuk mengulas. Jadi kita sudah melihat yang mana kita sedang membangun dan kita sedang membentuk satu platform, satu jalan supaya orang dah tahu, okey, kalau saya nak jadi pengulas e-sukan, saya perlu buat ini. Kalau saya nak mulakan bidang penyiaran tetapi dalam e-sukan, saya boleh buat begini-begini. Kalau saya nak menjadi pengurus tu, saya boleh sertai seperti yang saya katakan seperti tadi, ada Todak Academy dan juga ada banyak lagi platform-platform di luar sana. Kalau dulu tak ada platform, tapi sekarang dah ada. Itu yang bagi saya memudahkan lagi sesiapa yang ingin berkecimpung dalam bidang e-sukan berbanding dengan 8 ataupun 7 tahun yang lepas. Dan realiti atlet e-sukan juga berbeza daripada atlet-atlet yang lain. Katakan kalau nak jadi atlet tenis, squash, badminton, bola sepak, memang kena serahkan jiwa dan raga dan seumur hidup untuk sukan tersebut. Tapi untuk e-sport ini, berdasarkan profil dikongsikan oleh Kuto sendiri, ada di kalangan mereka yang doktor pun
menang untuk masuk pertandingan-pertandingan. Jadi macam mana realiti itu berlaku? Mereka ada kerja profesional, tapi dalam masa yang sama mereka juga pro gamers. Memang benar itu yang menariknya dengan isukan ini. Kita baru saya bawa sebelum ini bawa pulang pingat emas, dan yang bawa pulangnya bukan calang-calang, bukan calang main, ianya doktor falsafah sendiri yang membawa pulang pingat emas tersebut, menunjukkan yang kalau anda mampu untuk bermain sambil bekerja, tak ada apa-apa masalah. Ini yang menarik dengan isukan ini, kerana ianya tidak ada limitasi. Dia tak ada limit yang mana, okey, kalau anda buat ini, anda kena buat ini saja, anda tak boleh buat benda lain. Sebab itulah kalau kita nampak sekarang ini, kebanyakan atlet isukan di luar sana, mereka bukan sahaja bertanding di dalam perlawanan. Kita juga ada bidang streaming kita nampak sudah mula meningkat maju, dan ada beberapa pemain isukan mengambil streaming sebagai kerja tambahan, kerja sambilan yang boleh mendatangkan pastinya income yang baik untuk mereka. Jadi ini yang menariknya dengan isukan. Anda boleh berkecimpung dalam bidang tersebut walaupun anda berada ataupun walaupun anda mempunyai career yang berbeza. Tak ada apa-apa masalah untuk anda sertai. Sebab itulah kadang-kadang saya mendengar, saya nak berhenti kerja sebab apa, saya nak join isukan. Bagi saya itu salah. Itulah salah. Kerana isukan ini sememangnya luas dan anda boleh menyertai isukan tanpa perlu berhenti kerja. Anda tak memerlukan latihan sehingga sebabnya bila kalau budak-budak ataupun pelajar sekolah yang melihat kita ketika ini, mereka kata, "Mak, kalau saya nak jadi gamers so belajar mengaji kemudianlah, sebab pendapatan lumayan, boleh dapat rumah macam mana background Ikuto sekarang ni." So nak jawab macam mana itu? Tak. Bagi saya, itu salah. Ayah saya selalu pesan kepada saya, kalau nak belajar betul-betul. Kalau nak main betul-betul. Jangan kalau nak belajar main, bila main pun main-main. Sebab bila anda main-main, anda tak akan dapat apa-apa. Jadi, apabila anda mengatakan yang mana anda nak berhenti belajar sebab nak cuba menyertai satu kerjaya yang baru, bagi saya itu salah. Disebabkan walau bagaimanapun kita berada, tidak kisah kita berada, walau saya sendiri pun, belajar itu penting. Saya tak boleh nak lebih memfokuskan lagi, tapi kepada luar sana, belajar itu penting. Jangan tinggalkan, kerana saya ulang sekali lagi ayat yang saya pernah katakan sebelum ini, semua orang boleh bermain bola sepak, bukan semua boleh menjadi pemain profesional bola sepak. Sama juga dengan pemain isukan, semua orang boleh bermain bola sepak. Saya pun boleh main, tapi saya tak mampu untuk menjadi pemain profesional isukan. Tapi ada orang yang mampu. Jadi jangan tinggalkan peluang anda untuk menjadi sesuatu yang lebih. Jangan rasa macam, sebab saya nak pergi ke sini, saya nak tinggalkan ini. Jangan tinggalkan. Bahawa saya ambil saya sebagai contoh. Saya main game, saya seorang pemain, saya seorang pengulas, tapi pada saya sama, saya juga ada Master in Science. Jadi tak ada masalah untuk belajar sambil bermain. Anda boleh cari ruang kerana ianya semua terpulang kepada anda. Kalau saya boleh, tak ada sebab untuk mengapa anda katakan anda tak boleh. Gitu ayat saya, ya. Okay. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ikuto bersama dengan kita Darah Muda pada malam ini untuk mengupas berkenaan kenapa pilih jadi gamers. Dan ada beberapa perkara yang kita kupas dengan sangat menarik pada malam ini. Yang pertamanya adalah soal bagaimana anda mencari keseimbangan di antara kehidupan, pelajaran dan juga kerjaya dalam e-sport. Yang keduanya, potensi e-sport itu bukan sahaja di gamers, tetapi jadi pengurus, nutritionist, sebagai psikologis dan sebagainya. Itu ruang yang sangat besar, dan industri e-sport ini juga melangkaui daripada apa yang kita biasa fikirkan sebelum ini. Terima kasih kita ucapkan daripada Ikuto, dan kepada para penonton, pastikan mesej ini sampai bahawa nak main sungguh-sungguh. Kalau nak belajar juga sungguh-sungguh. Pastikan anda lakukan apa pun dengan yang terbaik. Itu daripada kami untuk malam ini. Sampai jumpa lagi.
Ramalan cuaca ini